Okay, so kita moving on to the next questions. Question number 3. So in this question, we are given two insulated metal plumbum and copper, okay, with a thickness of 40 millimeter. Okay, ni thickness dx dia, and 60 millimeter respectively are joining together. Macam gambar rajah ni lah. Macam gambar rajah dekat bawah ni. Okay, lebih kurang dia gabung dua-dua, satu plumbum, satu lagi copper. Alright, tapi jangan guna gambar rajah. Gambar rajah ni untuk soalan seterusnya. Tapi bentuk dia lebih kurang macam ni. Okay. The temperature and plumbum is fixed at 70 degrees Celsius and copper at 30 degrees Celsius. If the thermal conductivity of the copper is 4 times the thermal conductivity of the plumbum, calculate the boundary temperature in steady state. Assume that the cross-sectional area are the same. Alright. So, sekarang ni apa yang, kalau kita rasa macam tak berapa clear, kita lukis sikit. Okay, kita lukis sikit ni soalan A. Lebih kurang macam ni. Satu copper, satu lagi plumbum. So, copper ini copper. Okay, ini copper, ini plumbum. So, thickness dia ini 60 mm. Terbalik. Okay, ini copper. Copper 60 mm and thick. Ini plumbum. Okay, copper is 60 mm. Ini 40 mm. Alright. So the temperature of the plumbum is fixed at 70 degrees Celsius. Ini 70 degrees Celsius, and over here is 30 degrees Celsius. And heat is travelling this way lah, sebab dia travel daripada hotter region to colder region, right? So calculate the boundary temperature. So kita cari ni Tx. Okay, temperature dekat X tu, dekat dia punya boundary. Tu nilai yang kita nak cari. Assume that the cross-sectional area is the same. Okay, so soalan-soalan macam ini, kan, apa yang korang kena faham, dia punya konsep adalah because they touching each other. Okay, they touching each other means dia punya rate of heat transfer bila dia in equilibrium, right? So rate of heat transfer dia sama. Ini dia punya konsep. So konsep dia adalah dq over dt. dq over dt bagi plumbum is equals to dq over dt bagi copper. Okay, they touching each other and then they travel daripada satu bahagian ke satu bahagian yang lain, kan? So ini adalah dia punya konsep. So apa yang korang perlukan adalah substitutekan saja dia punya value kat situ. Value kita tak diberi tapi kita boleh gunakan. Okay, so ini formula negative K. Alright, dia kata the thermal conductivity of the copper is 4 times the thermal conductivity of the plumbum. So ini negative K. Katakan area dia sama. So ini adalah dt over dx. Alright, so ini kita masukkanlah. Ini T final minus T initial over dx is equals to, so ini negatif, yang ini adalah 4 kali K. Kenapa? Sebab dia kata thermal conductivity bagi copper is 4 times of the plumbum. Alright, so 4K lah kat sini, kan, untuk copper, right? Area, and then ini adalah T final minus T initial over dx. So mula-mula kita cancel out apa yang sama. Kat sini negatif sama. Okay, K sama. Area pun sama. Right? So kau nampak, kita dah hampir cancel out nilai-nilai yang kita tak tahu. Sekarang kita nak cari nilai dia lah. So dekat sini apa yang kita masukkan, yang tinggal apa tadi? Kan T final. Mana yang lebih sejuk itu adalah dia punya final. So bagi plumbum yang lebih sejuk adalah Tx. Tx minus dengan 70 degree Celsius over, kat sini adalah dx. Dx dia adalah tadi berapa? 60 mm. So kena convert ke dalam meter lah.
60 mm convert ke dalam meter. So 6 cm, so 0.06 is equals to, yang ini final minus initial, so final dia 30 minus dengan Tx. Okay, ingat initial is always hotter than final. Alright, over dengan 0.04. So cari nilai Tx. Senang je. Konsep yang kita nak pakai adalah ni konsep ni. Ni konsep kita. Ingat, remember to use this concept. Every time kalau korang jumpa dua jenis metal touching each other, itu adalah konsep yang kau nak pakai. Okay. Alright, faham Okay, so kita pergi soalan seterusnya. Sama juga kau tengok, okay, metal touching each other will be used the same concept here. Alright. So 70 kali tak payah lukis sebab dah ada lukisan. Kalau tak ada lukisan, kita lukis sikit lah. Alright. So dia punya nilai dah ada. Alright. Both have same cross sectional area. Okay, jadi kita boleh cancel out. At the one end, heat supplied from boiling water and then melting. Okay, tu dah bagi dah dia punya degree Celsius. The temperature at the junction is 15 degree Celsius. So sekarang dia dah bagi temperature kat sini. Ini 15 degree Celsius. Calculate the ratio of thermal conductivity between metal X and Y. So dia nak cari ratio dia. So dia nak cari Kx over Ky. So no problem. Okay. So kita menggunakan konsep yang sama. Okay, kita menggunakan konsep yang sama. Konsep dia adalah, okay, konsep dia adalah dq over dt bagi x is equals to dq over dt bagi y. Okay, so dia punya konsep sama. So tapi sekarang ni kita nak cari nilai ratio of x and y. So kita nak cari nilai ni, kx over ky sama dengan berapa. Dapatkan nilai ni, kau akan dapat jawapan menggunakan cara yang sama. Alright, remember temperature final and temperature initial. So temperature final always lesser than temperature initial. Alright, itu sahaja yang selalu pelajar silap, kan? Sebab biasanya kita buat, kita nak dapatkan nilai tu positif, besar tolak kecil, besar tolak kecil. No, the value is always negative for temperature gradient. Alright, so T final minus T initial, final lagi kecil daripada initial. Okay, faham kan? Senang ni kan? As long as korang buat benda tu betul, korang boleh avoid the mistake lah. Okay, kita start dengan question number 4. Ini soalan yang selalu pelajar macam dia tak boleh bayangkan benda ni. Okay, dia tak boleh bayangkan apa yang berlaku ni electric bulb. Okay, so sebab benda ni macam dah lama tak wujud tau, kan? Ni bulb ni aku rasa korang pun dah jarang jumpa lah, kan? Macam sekarang ni semua dah guna lampu-lampu warna putih. Okay, mentol pun mentol Philips, mentol LED. Ini adalah mentol Newton dulu yang pakai bulb. Dan mungkin ada ramai antara korang yang tak pernah tengok pun macam mana bentuk filament tu, sebab tak boleh bayang. Okay, so aku tolong korang, cuba tolong korang macam mana nak explain benda ni, kan? Alright, so kita baca soalan. Alright, so dekat sini yang penting dia adalah nilai ni. Dia punya rate dia 80 watt. Okay, so ini dia punya power lah, dq over dt. And then kita ada diameter, again dalam millimeter, convert to centimeter, dalam meter. Dan kita ada length dia. Okay, the filament temperature is 1000 degree Celsius. Ini dia punya initial. And then temperature is 60 degrees Celsius. Estimate the ratio of power loss due to thermal conduction of heat away from the filament along the supporting wire to the supply to the filament. Alright.
So basically power supply yang kita bagi adalah 80 watt. Okay, kat ni kita bagi ni 80 watt. Ni power supply. Power supply 80 watt. So right now kita nak kira berapa dia punya power yang dihasilkan dekat sini. So kita nak cari berapa dia punya ratio of power loss, okay, due to thermal conduction. So kita nak cari dia punya power loss due to the thermal conduction, dQ over dt lah. Alright. So ini mentol kan, ini bentuk mentol kan, tapi apa yang kita nak measure adalah these two supporting wire. Okay, ini supporting wire yang ini. Okay. Okay, ini supporting wire yang inilah. Okay, ni. Okay, yang bawah ni adalah dia punya supporting wire yang kita nak fokus. Dan dia ada dua supporting wire yang support filament tu. Alright, ini kita nak measure kan power loss daripada atas turun ke bawah. Dia punya initial dia adalah 100 degree Celsius and final adalah 60 degree Celsius. Alright. So kita nak kira yang tu. So kita masukkan saja dalam formula. dQ over dt, kita cari nilai ni. Okay, ini adalah dia punya nilai power loss. With every information yang diberi ni, kita cari nilai ni. Tapi kena ingat kita diberi diameter dekat sini. So radius dia adalah 0.5 mm. Yang ni kena convert kepada SI unit. Dan cari area. Area is equal to pi r squared. Bentuk dia silinder. And then apa lagi? Dia bagi kita length. dx is equal to 4 cm. Ini pun kena convert kepada SI unit. Sebelum korang boleh pakai. Alright. So kau dapat nilai dq over dt, dapat jawapan. So dapat jawapan yang ni dq over dt kau substitute kan. Apa kau kena buat? Kau kena darab 2. So nilai dq over dt ni kena darab 2. Kenapa darab 2? Kau kena darab 2. Kenapa kena darab 2 tu? Sebab dia ada two supporting wire. So power loss dekat sebelah tu kena ada 2. So kena darab 2. Sebab dia ada two supporting wire, darab 2. Dan barulah korang boleh kira dia punya ratio of power loss due to thermal conduction. So yang kau kira ni, ini nama dia power loss Power loss. So dia punya ratio adalah power loss divided by power supply. So kau akan dapat jawapan. Alright. So kalau kau tak sure macam mana nak buat ratio ni, kau bahagikan sajalah dua-dua nilai power ni. So nilai dia mesti kurang daripada 1. Mestilah. Kan? Dia takkanlah hilang semua ataupun lebih daripada apa yang disupply. Betul tak? So power loss over power supply, nilai dia mesti kurang daripada 1. Okay, that's it. Simple kan? Okay, so kenapa pelajar selalu bermasalah nak fahamkan soalan ni? Sebab dia tak pernah nampak mentol. Mungkin. Ataupun tak pernah fikir pun, alamak, dalam ni pula aku kena kira. Yes. Kan? Inilah fizik. Kan? Everything kita nak tengok tu kan. Kita nak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Walaupun sekecil-kecil benda. Ini tak cukup kecil lagi ni. Kan? Kalau korang masuk next semester, korang akan tengok benda sangat-sangat kecil. Kan? Kecil sampai tak dapat dilihat menggunakan mikroskop sekalipun. Okay? Dia sangat kecil. Itu kita nak belajar tu. Cara orang fizik tengok benda. Right? So, clear? Clear question number 4?